Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya hari ini nak menerangkan daripada ni, sambil memandu, sambil apa berkata-kata ni. Kami daripada My Pakar Cuci, WhatsApp.my, boleh menghubungi saya untuk sanitizer masjid, surau, dewan, sekolah dan sebagainya lah. Sanitizer yang terbaik ialah tanpa perlu bilasan lah. Tapi sekiranya perlu ada bilasan pada tangan ataupun permukaan yang kita cuci itu tadi perlu bilasan, maka perlu dibilas lah. Okay, macam hand sanitizer yang kita pakai selalu, yang kita beli di kedai, ini tak perlu bilas. Kita dah pakai itu, okay, dia akan kering. Okay. So kalau kita menggunakan sanitizer yang berasaskan bahan-bahan yang mengakis, contoh peluntur, dalam bahasa Inggerisnya dia sejenis bleach, atau jenama yang in 300 meters, turn left. Ialah Clorox atau apa-apa saja bleach. So Clorox dan bleach ni sesuai untuk lantai simen dan lantai mozaik yang sesuai di bilik air. Turn left. Bagus untuk pembersihan bilik air. Jadi daripada itu bolehlah dibilas. Dan sekiranya kita menggunakan Clorox ni di atas permukaan lantai dengan nisbah 1:10, maksudnya kalau saya nisbahkan 1 liter Clorox 10 liter air, menjadi 11 liter jumlah keseluruhan. Atau ada juga orang buat 1 liter air 9 liter 9 liter air 1 liter Clorox, tak salah 1 liter Clorox 10 liter air 1:10. Maka di sini memang agak keras kandungan tu dan menyebabkan baju kita pun boleh luntur atau mereput, warna baju pun boleh luntur. Kalau kena tangan, tangan boleh melepuh ataupun akan keputihan tangan kita, kerana kandungan dalam Clorox itu sendiri mengandungi kandungan antaranya ialah sodium hypochlorite. Dia memang mengakis, dan kalau kena mata, kena hidung atau termakan boleh menyebabkan kita keracunan lah. Okey. So kalau gunakan itu, kita kena bilas balik supaya mengelakkan tangan, kaki kita mengelupas, dan tidak sesuai untuk pakaian, untuk plastik, dan hanya sesuai untuk perkara-perkara yang di simen lah, simen, mozaik, insyaAllah boleh pakai tu, tak menjadi masalah, tak merosakkan permukaan tu, tapi merosak permukaan kulit tangan kita. Jadi gunakan sanitizer yang ada dalam pasaran. Memang mahal sekarang. Sekarang dah mencecah 1,5 liter RM55. 1,5 liter sanitizer RM50. RM55. Jadi kalau 2 botol atau 1 liter mencecah RM110 1 liter dalam pasaran sekarang. Jadi memang sangat mahal. In 400 meters, turn left. Minta maaf, gini saya ada mengganggu ni sedikit. No problem. Jadi kalau 1 liter kalau macam ni, botol ni dalam botol ni 1,5 liter. Jadi kalau 1 liter tu 2 botol mineral kecil. Okey. So kalau 1 liter sanitizer sekarang dalam pasaran, kalau beli botol bawa sendiri dengan saya, turn left. kita boleh memberi dengan nilai separuh lah daripada harga tu tadi. Kalau 110, maknanya sekarang harga yang kita boleh tawarkan ialah RM55 untuk 1 liter. InsyaAllah RM50 boleh untuk 1 liter. Kita boleh bagi dan boleh buat tempahan pada saya, menelpon di saya di talian 0167698969, atau boleh WhatsApp saja terus mypakarcuci.whatsapp.my, atau sanitizer sanitize.whatsapp.my. Okay, ni mypakarcuci.whatsapp.my. Okay. Untuk apa, sanitizer yang mudah dan murah ada juga di pasaran. Boleh
ramai orang cuba buat DIY. Okey. DIY maksudnya do it yours. Mana buat sendirilah, awak buat sendirilah. DIY ni mana awak buat sendiri. Macam mana cara nak buat DIY ni? Cara-cara nak menggunakan DIY ni, nak buat DIY boleh, tetapi kena bancuhan yang betul, solution yang betul menyebabkan barang kita tu betul-betul sanitize, boleh sanitize tangan kita. So satu daripadanya ialah boleh pakai Dettol. Okay, Dettol boleh pakai. Okay, ini Dettol. So kalau Dettol ni Dettol kecil. So saya terangkan tentang penutup. Satu penutup air ni, kalau kata okay, ini penutup air Coca-Cola ke mineral water yang besar, yang tebal tu, kandungannya ialah 4 ml 4 ml. Saya lebih mudah ikut ml lah, sebab kita memang cuci, kita membuat pembersihan. Okey. Jadi daripada situ bancuhan ataupun campuran bahan cuci, ibu dia ke dalam air soluble ataupun solvent kita yang jelas ialah air lah. Air pipe. Air pipe ni kita istilahkan air keras. Kalau air lembut ialah air Kowe contoh. Reverse osmosis. Kowe semua kali semua reverse osmosis. Tak ada, kalau ada pun satu je produk Kowe yang bukan promosi Kowe. Kalau macam Koko pun sama, reverse osmosis. Dia jarang yang ada yang katanya mineral water. So mineral water dia kena perlu tambah dalam tu ada mineral. So sekarang dia tapis 100% air tu keluar, air yang kosong tanpa mineral. Itu air air lembut, dia panggil soft water. Ataupun dipanggil air suling lah. Jadi ni senangnya cakap, kita pakai hot water ataupun air pipe saja, atau pakai air perigi. Janganlah pakai air parit atau air sungai, sebab air tu kita tak tahu, tak terawat lah, air tu tak terawat. Jadi kalau air pipe ni air yang dah terawat. So kandungan yang paling mudah untuk kita sediakan sanitizer yang simple untuk rumah kita. Okey, saya nak kongsi sedikit tentang bagaimana nak menyediakan sanitizer ni. So satu botol ini kita cakap 1 liter lah, tapi ni 1 liter setengah. Okey. So kalau 1 liter setengah macam ni, air banyak ini, kebanyakan dalam botol dalam Malaysia biasa, bukan nak promosi ini, minta maaf, ini kena buang. Nanti saya kena saman pula dengan 100 plus ke apa ke. Tak apa. So dalam botol yang macam ini, saiz 1 liter setengah, kita boleh bancuh dalam ini sekurang-kurangnya ialah 20 30 mililiter. 30 mililiter Dettol. 30 mililiter Dettol. Bermaksud Dettol dalam air ialah 2% Dettol kena ada dalam air, dicampur dalam air. Mana kalau saya cakap 30 ml, nisbah dengan 1,500 ml, maknanya 2% kandungan Dettol akan dilarutkan dalam satu botol 1.5 liter. So maknanya you masukkan dulu Dettol sebanyak kalau macam ini, satu tutup yang ini botol yang paling kecil dalam pasaran. Ini lebih kurang 4 ml, mana 4, 5, 20, 4, 8, 12, mana kena 8 tutup ini. 8 tutup ini masuk dalam satu botol 1.5. Kalau ini botol ni berapa dia punya ni kandungan ni, saya rasa dalam 60 ml kot. 60 ml. Ini 60 ml, maknanya ini separuh Ini separuh untuk satu bancuhan 1.5 liter. Jadi kalau yang botol kecil ini boleh buat 2 botol sanitizer untuk di rumah menggunakan Dettol. So bahan ini juga boleh kita tadi kalau nak guna
concentrated penuh, memanglah banyak. Jadi tak perlu sampai 100% concentrated Dettol. Kita perlu bancuh dengan air dan masuk dalam ni, tuang pada kain. So you boleh untuk lap steering, lap tombol pintu, ataupun masuk dalam botol spray dan boleh spray kawasan-kawasan yang dijangkakan. Kalau contoh kita nak spray kasut, kasut kita pergi mana-mana, kasut kita melekat langgar lantai, pijak sana pijak sini, pergi bilik air sana bilik air sini. Jadi kita balik rumah, kita spray kasut tapak kasut kita keliling lembab, kena basah keliling. Janganlah kalau nak celup, satu hal lah, tak payah celup. Kita spray saja keliling, mana semua permukaan tu dah kena lembab. So kita biarkan kasut kita tu di luar rumah ataupun masuklah tempat yang berangin, dibiarkan begitu. Jadi kita dah boleh buat sanitizer untuk boot sanitizer. Tetapi memang mahal kalau macam ni. Saya ingat berapa ringgit dah ni satu botol ni? Saya tak pastilah. 6 atau 9. Mungkin RM9 kot sekarang ni satu botol ni. Okay. So itulah kalau yang kami punya, kita boleh bancuh sehingga 10 liter. Kos cuma RM10 saja. InsyaAllah kami bagi potongan 80%. Satu bancuhan boleh guna untuk RM10, boleh bancuh 10 liter air untuk sanitizer tangan ataupun kita nak sanitizer kasut kita di rumah, atau nak sanitize satu rumah, boleh 10 liter air yang dibancuhkan dengan kita punya bahan boleh menyelesaikan masalah satu buah rumah, insyaAllah. Tapi nak kena guna alat yang betul lah. Kalau pakai spray mungkin lebih lah, pakai botol spray mungkin lebih daripada 10 liter lah kita terpaksa guna. Okay. So untuk itu kalau kita pakai itu pakai Dettol. Kalau kita pakai lagi satu bahan yang boleh kita guna ialah obat Listerine. Kenapa saya kata Dettol boleh pakai? Sebab dalam Dettol ni pun ada CFC. Kalau kita study kimia sebagai kemis, dia tahulah apa tu CFC. Okay. So dalam in 400 meters continue straight. Okay. So daripada itu dalam Oral-B atau Listerine ada mengandungi CFC. CFC ni tidak menyebabkan untuk long term lah, untuk short term tak ada jadi masalah. Tapi kalau kita selalu komo-komo, ambil komo-komo dalam mulut, semua kuman dalam mulut kita boleh matilah. 99% kuman dalam bakteria caries apa semua dalam mulut kita akan mati. Mulut kita tanpa tak berbau lah. Jadi ini pun boleh dibancuh dalam air dengan nisbah yang sama dengan nisbah yang sama. Maksud saya, kalau botol yang besar, contohnya Listerine, mana botol Listerine kat belakang. Okey, ini botol Listerine. Bukan nak promosi Listerine, tapi saya pasti lepas ni Listerine meletop lah. Kena bagi sikit komisen lah kat saya. Continue straight. Komisen ni boleh buat dalam bentuk CSR pihak Listerine, pihak Underplus boleh, atau untuk Dettol boleh buat CSR kepada masyarakat lah. Selepas kemudian mungkin boleh beli satu percuma 10 ke. Okey. Jadi macam Listerine ni juga sama, penutup ini botol besar. Ambil satu penutup ini. Satu penutup ni kandungannya lebih kurang 20 ml 20 ml. Jadi kalau untuk satu botol mineral water ataupun satu botol mineral water 1.5 liter, kena letak dua lah. Jadi kalau letak dua penutup ini, insya-Allah bahan tu sudah jadi antiseptik untuk hand sanitizer. Ini cerita hand sanitizer untuk menjimatkan masyarakat. Sebab masyarakat sekarang tertekan, dahlah kerja kena duduk kat rumah, ada setengah gaji kena potong, ada yang setengah tak dapat gaji, ada yang setengah kena berhenti kerja, macam-macam. Jadi dengan keadaan ini, saya berkongsi maklumat untuk kesejahteraan bersama. Seingat saya dipesan oleh seorang sahabat dalam ceramah-ceramah agama, pesanlah walau satu ayat. Jadi ilmu ni saya nak sampaikan, saya ijazahkan pada semua lah, boleh pakai.
Tak ada rasa kesal dalam hati saya. Hanya kepada Allah saya berserah, la haula wala quwata illa billahil azim. Jadi dengan itu, jika nak membuat pembersihan hand sanitizer yang paling murah dan paling jimat, okey, jadi hand sanitizer yang kat luar tu tak perlulah naik yang jual mahal bagai nak rak, bagai nak gila, menyusahkan semua seluruh orang satu dunia. Sama rakyat Malaysia ni, adalah pendapatan gaji pun tak naik sampai 1,500 satu bulan. Tak ada gaji kata 1,500. Baik letaklah 2,000 gaji tetap. Menangis aku dengan termasuklah kawan-kawan yang lain ni kan. Nak bagi gaji 2,000 sebulan tetap. Tapi masalahnya lokal, alamak, lepas pula. Lokal kita terlalu memilih pekerjaan. Jadi dengan keadaan itu, saya ulang balik untuk pembersihan sanitizer. Kalau Listerine atau alat ubat komo, jangan pergi beli yang RM2 nya. RM2 nya tu tak tahu benda apa dalam tu. Tak ada product liability tu, tak ada tanggungjawab syarikat, tak ada insurans. Kalau macam ni, dia ada. Dia panggil material data sheet, safety sheet dia ada terangkan tentang langkah-langkah keselamatan ini barang sesuai untuk ini. Dia orang dah test kena pada haiwan, pada tumbuhan segala. Sebab tu dia orang boleh jual benda ni untuk kegunaan oral saja, bukan untuk diminum untuk gunaan oral. Oral mana gunaan luar. Kalau kita guna, kalau dalam mulut tu masih ada pinggir oral lah, kita boleh komo-komo. Tapi kalau tak nak guna ni, boleh juga guna ubat gigi pun boleh. Dalam ubat gigi pun ada kandungan CFC, mana pembasmian. Sebab tu kita boleh ambil ubat gigi. Tapi kalau ubat gigi masuk dalam air, kocak-kocak, tak sedap, tak cantik, nanti dia cepat jadi busuk. Tapi kalau ini dia ada pewangi, apa semua cukup. Okey. Carilah, tak kisah ni mungkin lemon ke lavender, tak tahulah, saya rasa tak ada lavender kot ni. Ini cuma natural lemon and salt. Okey. Sanitizer lagi satu, untuk rumah-rumah lah, rumah-rumah. Saya boleh kongsi lagi satu petua lah. Nak cakap petua, tak juga petua. Ikut kajian, ikut pemerhatian yang saya buat dan mengikut kawan saya yang kemis, kalau kita belah bawang tu, bawang merah besar, bawang besar ke bawang kecil ke, kita belah. Kalau dulu masa zaman sekolah dulu memang belah bawang merah, ambil sel bawang merah. Tapi tak tahulah budak zaman sekarang ada tak belajar potong katak lah apa kan. Saya tak pastilah. Kalau zaman dulu, zaman saya dulu sekolah tahun 80-an, kita siapa-siapa kawan-kawan yang 80-an ni, memang jumpalah kita ambil sel daripada bawang ni tadi. Nak tengok, terobong pakai mikroskop, nak tengok, belajar sel bawang tu sama tak dengan sel yang dalam mulut kita. Kita ada ambil sampel kan daripada dalam mulut kita masuk. Kalau sampai ada setengah tu juga ada juga mengambil sampel-sampel. Alamak, tak senonoh pula. Terutama macam Kun lah, macam kawan saya tu kan, sampel pun dia ambil untuk dia tengok betul tak dia punya barang hidup ke tak hidup. Masya Allah, astagfirullahalazim. Inilah jilannya kawan. Terlepas. Okey. Jadi yalah, sekadar mempromosikan kawan-kawan kan. Jadi satu lagi, kalau kata nak beri kesihatan, nak lagi satu barang. Alamak, saya tak bawa lah tu. Nama dia apa kawan saya tu bawa tu, Pitex Pitex pun bagus untuk minum. Badan sihat, sihat tu badan cergas. In 300 meters, turn left. Okey. So saya rasa insyaAllah clear lah tentang macam mana nak buat hand sanitizer dan nak membersihkan rumah. Dan jika perlukan perlu dapat maklumat lanjut berkenaan dengan apa pembersihan, sanitize, dalam bahasa Inggeris sanitize lah, membasmi kuman. Jatuh pula. Nak membasmi kuman ni, bolehlah menghubungi kami di sanitize.whatsapp.my atau mypakacuci.whatsapp.my atau di telefon, ni telefon saya 0167698969 untuk dapatkan maklumat dan khidmat yang percuma lah. InsyaAllah kita sihat. Jangan lupa, usaha penting, kemudian kita doa dan tawakal pada Allah. Sebenarnya segala perkara yang
wujud dalam dunia ni balik kepada Allah. Dan hari ni juga balik kepada Allah juga. Alhamdulillah dapat saya kongsi sedikit maklumat dan ilmu untuk kegunaan seluruh rakyat Malaysia yang rasa takut tentang makhluk ni. Makhluk je, Allah lagi besar. Jadi bagi orang Islam, insya-Allah rajinlah berwuduk. Sesungguhnya aktiviti taharah, aktiviti berwuduk dengan cara yang betul, memasukkan air, sebelum masuk air dalam hidung, basuh tangan. Kena belajarlah, bagi yang tak tahu berwuduk yang sempurna, kena tahu cara wuduk yang sempurna, yang tertib, yang baik. Basuh tangan dulu, selepas basuh tangan berdoa, okey, doa, kemudian masukkan air dalam hidung sehingga kepadas mana kena sedut dan kena hempis. Sebab di lubang-lubang hidung ni memang banyak iblis, dia kena hempis. Lepas tu berkomo-komo. Kenapa perlu 3 kali? Okey, ulang 3 kali. Kemudian kita basuh muka secukupnya, basuh tangan sampai siku kalau boleh lebih. Maka gugurlah setiap yang jatuh daripada tangan, daripada muka tu semua, air-air tu gugur seluruh dosa-dosa kering yang ada pada badan kita. Basuh, menyapukan sedikit air di rambut, basuh telinga. Walaupun telinga ni sunat, tapi baik kita basuh. Basuh kurang macam ni. Okey, telinga sebanyak 3 kali. Kemudian kaki. Kemudian berdoa lah selepas sempurna. Tapi walaupun kawan-kawan saya ataupun yang bukan beragama Islam juga boleh praktikkan benda ni. Saya tahu dan saya faham ini praktikal orang Islam yang diajarkan oleh daripada dulu 1400 tahun sampailah hari ini. Inilah cara wuduk ataupun mengambil wuduk, mengambil air solat, nak solat lah. Tapi ini adalah satu kaedah untuk penyucian tubuh badan dari segi lahiriah dan batiniah. Tapi kalau nak tanya balik, kalau nak tahu kenapa perlu basuh muka, itu kena tanya ustaz lah, panjang cerita. Kenapa tak basuh ketiak je kan? Ambil wuduk, ketiak tak basuh ke? Jadi itu kena tanya ustaz lah. Saya hanya menimbulkan tu untuk lebih kefahaman. Jadi yang kawan-kawan atau pendengar yang bukan Islam, bolehlah mengambil iktibar dan mengambil peluang ini untuk mempelajari bagaimana cara berwuduk yang betul. Dan kenapa kita perlu berwuduk, tanyalah dengan kawan-kawan yang boleh menerangkan dengan betul dan jelas. InsyaAllah hanya hidayah ini datang daripada Allah, petunjuk datang daripada Allah. Maka sama-samalah kita muafakat. Tak ada beza pun orang Cina ke, orang India ke, orang Melayu ke. Saya sendiri pun lahir pun dulu nak lahir tak ada pun isi borang nak jadi orang Melayu. Tak ada isi borang pun. Tak tahulah ada orang isi borang sebelum nak lahir kan. Saya mau lahir perut orang Melayu lah. Saya mau lahir perut orang India ke, saya mau lahir perut orang putih ke, orang Cina ke, tak ada. Okey, daripada dulu sampai sekarang tak ada satu orang pun isi borang. So, kita ni semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. InsyaAllah semuanya barakah. Follow dapat aturan undang-undang manusia ialah memanglah undang-undang manusia, undang-undang Allah lebih sempurna. Jadi kita follow lah guideline yang telah diberikan oleh kerajaan. Jagalah diri, janganlah keluar mengata-kata pukul 6 petang baliklah ke rumah. Kalau yang bekerja tu tak payahlah nak berpelesiran lagi ke mana-mana. InsyaAllah Malaysia sihat, hidup berkat. Islam adalah panduan hidup saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salut seluruh rakyat Malaysia. Sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.